أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Syukur alhamdulillah yang dihormati saf kepimpinan, pengurusan dan pentadbiran Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Sendayan, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah berikan taufik kepada kita untuk kita sampai untuk tunaikan satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjatkanlah syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kerana dalam setiap kehidupan kita, dalam suasana kita nak mengerjakan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bentangkan kepada kita ujian demi ujian. Dan ada orang yang lepas dengan ujian tersebut sampai hadir ke masjid pada malam ini. Dan Allah pilih kita semua untuk duduk seketika, beriktikaf ketika ini, sambil kita mendengar majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah menambahkan rahmat dan barakah yang sangat banyak, sebab kita buat keputusan untuk dengar majlis ilmu pada malam ini. Dan ada orang kadang-kadang Allah berikan ujian, tapi dia gagal dan tak sampai ke masjid ketika ini. Dengan dia lihat bahawa tak apalah, dan kali boleh tengok kuliah ni kat Facebook pun ada, kat YouTube pun boleh, tak apa, bila-bila masa. Padahal sebenarnya tuan-tuan, bila kita buat keputusan untuk perkara kebaikan ini, Allah berikan rahmat dan penglihatan yang sangat baik. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila tentang soal ujian ini, ada ujian yang berikan kepada kita bersifat umumiyah, sifat ujian yang umum, semua orang dapat. Kadang-kadang umum tu satu dunia, bukan saja di Malaysia, tapi satu dunia mengalami ujian yang sama, tu umum. Dan pada waktu yang sama juga Allah turunkan ujian khususiyah pada diri masing-masing. Ada di kalangan kita kadang-kadang diuji dengan masalah pekerjaan. Kadang-kadang pekerjaan yang lama bekerja, tapi sebab masalah dan sebagainya diberhentikan kerja, kewangan, hutang gaji dan sebagainya. Itu masalah pekerjaan. Ada orang kadang-kadang Allah uji khususiah pada dia dengan masalah rumah tangga. Kadang-kadang isteri tak dengar kata, kadang-kadang anak isteri, anak-anak pun tak dengar kata dan sebagainya. Itu ujian dalam rumah tangga. Ada orang pekerjaan okey, rumah tangga okey, tapi ujian di kalangan ibu bapa. Mak kadang-kadang marah pada kita dan sebagainya. Kadang-kadang kerja okey, dari segi keluarga pun okey, mak ayah pun okey, dengan kawan-kawan pula, dengan jiran-jiran. Wallahu a'lam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bila ujian ni datang kita kena sabar. Disebut dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin. Gembira bagi mereka yang sabar tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita betapa perlu sabar dalam kehidupan harian ini.
Bahkan dalam Quran juga dinyatakan tuan-tuan dengan banyak kisah-kisah umat yang terdahulu untuk kita mengambil iktibar. Bahkan ujian ini bukan sahaja kita mengalaminya, tetapi sejak daripada awal lagi diuji. Hatta daripada Nabi Adam turun ke bumi pun dah diuji, tuan-tuan. Belum kisah dengan anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, waslu alaihim naba'a banai Adam bil haqq. Ceritakan wahai Muhammad tentang kisah anak Adam secara benar. Kadang-kadang kita hari ini sampai mesej itu kepada kita, ceritanya kadang-kadang dah berubah. Kita lihat dari situ mereka bergaduh sebab apa? Yang ramai bercerita kat luar sebab mereka jealous, sebab abang adik dapat pasangan yang cantik, abang tak dapat. Sebenarnya bukan itu, tapi hakikat mereka bergaduh, mereka sebenarnya sebab dengki sebab pengorbanan mereka. Nanti ada cerita insya-Allah, mudah-mudahan. Bukan itu sahaja, dalam Al-Quran juga Allah datangkan kisah dalam surah Ali Imran, surah yang kedua, datangkan cerita berkaitan tentang keluarga Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Sebelum Allah nak bercerita tentang nabinya, iaitu Nabi Isa alaihissalam, Allah perkenalkan dulu siapakah maknya, Sayyidatina Maryam. Allah perkenalkan dulu siapakah datuknya Nabi Isa, Imran, dan neneknya Hannah. Bagaimana mereka didik kehidupan mereka ketika itu. Dan kita lihat pada masa yang sama juga Allah ajarkan kepada Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, yang diuji dengan masalah kemandulan, masalah zuriat. Tetapi akibat ataupun kesan daripada pergantungan kepada Allah yang sangat dahsyat, walaupun dah berumur 80 tahun, setengah riwayat kata 90 tahun, dan dah berkahwin lebih daripada 70 tahun. Dalam Al-Quran dinyatakan sekurang-kurangnya 2 kali. Dalam surah Ali Imran 1, dalam surah Maryam 1. Wa kanat imraati aqira, kata Ibrahim, kata Nabi Zakaria, isteri aku ni mandul ya Allah. Tetapi Allah boleh menukarnya. Dan menyebabkan ketika umur 80 lebih, isteri dia mengandung, disahkan mengandung. Itu kuasa Allah, tuan-tuan. Tuan ambil iktibar, kena sabar dengan ujian. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, baru sikit je ujian kita dah mengeluh dah. Sebab itu, tuan-tuan, kita cuba ikhlaskan agar kita berada pada malam ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita berada dalam satu majlis ilmu ini, Allah pandang, dan mungkin menjadi asbab kita duduk dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah berkaitan tentang perihal nampak remeh ini, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tentang kisah Sayyidatina Zubaidah bintu Ja'far ibnu Mansur, seorang wanita yang sangat cantik. Kata para ulama, yang terletak pada Zubaidah ini sekurang-kurangnya ada 3 kelebihan. Yang pertama, dia wanita yang sangat cantik ketika zamannya. Yang kedua, dia memiliki kekayaan yang tak ada pada orang lain. Yang ketiga, dia mempunyai kepandaian, kebijaksanaan. Siapa Zubaidah ini? Zubaidah adalah isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Islam pada kedepanan Khalifah Abbasiyah. Dan dikhabarkan, tuan-tuan, yang mengahwinkan Zubaidah ini dengan Harun al-Rashid adalah mak Harun al-Rashid, maknya. Sebab dia berkenan dengan Zubaidah ini cantik. Dan digambarkan dalam sebuah riwayat, dinyatakan ketika perkahwinannya, bapa kepada Harun al-Rashid membelanjakan lebih daripada 1.4 juta dirham untuk menyambut menantu yang cantik ini dan pandai ini. 1.4 juta dirham bapak dia belanjakan. Siapa bapaknya? Khalifah Al-Mahdi. Dia belanjakan untuk anak dia, anak kesayangan Harun al-Rashid. Belum kira Harun al-Rashid bagi duit lagi. Tapi Zubaidah dia tak kisah pun. Bahkan sependekkan cerita, dalam zamannya ketika Harun al-Rashid mengambil tahta daripada bapa dia, dan dia diangkat sebagai permaisuri. Orang kata permaisuri ni apa sahaja dia minta dia dapat. Dia boleh buat apa benda pun, dan dia pun kaya. Boleh katakan setiap bulan Khalifah Harun al-Rashid akan bagi dia, bukan gaji lah, nafkah sekitar 37 ke 40 dirham. Dinar dirham. Maksudnya memang banyak lah.
anggaran sekitar dalam berpuluh ribu lah dalam duit kita lebih kurang kan. Tapi tuan-tuan, Zubaidah ini dia memang dia suka berfashion juga, tapi pada waktu sama dia suka menolong orang, suka membantu orang. Bahkan dalam riwayat ada dua perkara yang hebat dalam Zubaidah ini. Pertama, di bawah Zubaidah ada lebih kurang 100 pembantu wanita. Bayangkan, permaisuri. Jadi 100 pembantu wanita. Bukan bilangan angka 100 tu tidak, tetapi 100 pembantu wanita itu tadi kesemuanya hafal Quran. Kesemuanya hafal Quran. Dan 1/3, artinya sekitar 35 orang tasmik sendiri dengan Zubaidah. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu kelebihan Zubaidah yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah mungkin pernah nampak ada terusan ataupun air mata Zubaidah, kan, Ma'u Zubaidah. Inilah orangnya. Pada ketika sekitar pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, Zubaidah pernah pergi umrah di Mekah. Dia pergi haji. Dan ketika itu Mekah dilanda dengan masalah air yang kritikal. Orang semua payah nak dapat air. Jadi dia tengok payahnya nak dapat air dekat Mekah ni, dia panggil arkitek-arkitek semua yang berkemahiran kumpul depan dia. Dia kata apa? Aku nak bantu umat Islam untuk mereka senang untuk ambil air. Dan sekarang ni ada terusan Zubaidah itu orangnya, dan dia pun membelanjakan lebih daripada berbilion-bilion ringgit duit yang dia ada semata-mata untuk menyenangkan umat Islam untuk ambil air di Mekah. Sampailah pada hari ini tuan-tuan. Dan kita lihat besar ganjarannya. Pasti syurga tempat dia. Tapi tuan-tuan, nak jadikan cerita, memang tempat dia syurga tuan-tuan. Ketika dalam kisah selepas zaman itu, khadimnya yang kuat beriman kepada Allah, dia bermimpi. Kata Imam Ibn Sirin, bab mimpi ni ada tiga perihal. Mimpi yang pertama, mimpi mainan daripada syaitan. Itu kata Ibn Sirin. Ibn Sirin ni ulama yang hebat bab mimpi. Imam Ibn Sirin hidup sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri juga pernah mendapatkan khidmat nasihat tentang mimpi dia. Ibn Sirin terjemahkan mimpi dia. Dia akan datang saya cerita tentang mimpi Imam Hasan Al-Basri. Dan apa yang berlaku? Yang pertama, dia kata mimpi kita manusia ini, yang pertama mimpi mainan syaitan. Macam mana nak tahu? Bila mana kita mimpi, kita bangun tidur, kita rasa takut. Kita rasa macam kita ganggu gugat kehidupan kita. Nak buat tu salah, nak buat ni salah, buat tu tak betul. Itu mimpi daripada mainan syaitan. Satu, okey. Mimpi yang kedua adalah mimpi hasil daripada kepenatan kehidupan kita akibat keletihan. Contoh, kadang-kadang kita balik bekerja penat, kita tak sempat rehat, terlelap tu mimpi. Tu mimpi keletihan. Ataupun kadang-kadang kita bab makan, nak ikut orang kata nak jaga kesihatan lah, kena makan setengah jam baru minum. Kadang-kadang sampai terlupa nak minum. Saya pernah macam juga, dah terlupa 1 jam tak minum, baru teringat. Ini sebab kita makan, terlupa nak minum sampai kita tertidur. Tengah-tengah tertidur tu mimpi macam kita minum air kolah je kan. Kadang-kadang terasa macam pernah, kadang-kadang ada anak-anak kita yang dah berumur, kadang-kadang masih kencing malam dan sebagainya. Orang Jawa kata ngompol kan. Kadang dia mimpi tu. Sebab mimpi dia lompat, dia macam bangun pergi bilik air. Rupa-rupa kencing dekat atas tilam. Tu mimpi yang kedua. Macam kita jatuh bangunan dan sebagainya lah kan. Itu pengalaman masing-masing lah. Itu mimpi yang kedua akibat keletihan kita. Tapi mimpi yang ketiga, kata Imam Ibn Sirin, mimpi yang benar. Mimpi yang datang petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak tahu? Mimpi itu akan datang sama berulang-ulang kali. Dia bukan satu malam saja, malam kedua dia mimpi, malam ketiga pun mimpi benda yang sama. Dan kita ingat plot cerita dan mimpi tersebut, setiap babak kita tahu. Lepas sekian kita bercerita. Itu mimpi yang benar yang berlaku kepada khadim Zubaidah ini. Dalam mimpi tersebut, dia bertemu dengan majikan dia Zubaidah dalam syurga. Dia lihat Zubaidah sedang makan buah-buahan di syurga dengan enak dan sebagainya. Dan dia berbicara, wahai pemaisuri, dia kata, untunglah kau, dia kata, dapat masuk syurga. Pastinya sebab
engkau bina terusan air, sumber air yang besar tu, yang semua manfaat daripada Mekah datang pergi haji dan sebagainya, dapat manfaat. Hebatnya kau, kata khadim dia. Zubaidah kata, tak, bukan sebab tu aku masuk syurga, kata Zubaidah. Kenapa pula? Bukankah kau buat tu, kau gunakan duit yang kau ada dan manfaatnya satu dunia dapat? Bila orang pergi haji daripada mana-mana sekalipun akan ambil daripada air terusan Zubaidah. Zubaidah kata, bukan sebab tu. Habis tu sebab apa, kata khadim dia? Dan riwayat ada dua. Riwayat yang pertama mengatakan pada satu hari Zubaidah cerita dalam mimpi tersebut, bila mana satu majlis berlaku di istana dan dikumpulkan para qasidah untuk berqasidah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berqasidah dalam istana tersebut untuk meraihkan, berzikir dan sebagainya. Tiba-tiba tengah berqasidah itu, tuan-tuan, azan berkumandang. Azan berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan berkumandang. Zubaidah berkata, stop. Kita berhenti sekarang dan semua wajib jawab azan. Zubaidah kata, sebab arahan itulah Allah pandang dia baik dan cantik di mata Allah, sebab itu Zubaidah masuk syurga. Nampak tak? Kadang-kadang tuan-tuan nampak benda remeh saja. Hanya kita minta orang berhenti, jangan cakap azan tu, jawab azan. Kadang kata, alah, simple, benda simple tu tak payah tegur lah, tahu sendirilah. Kadang kita marah orang kadang-kadang. Kadang nak cakap azan tu diam, selamba tak faham. Kita pun kadang-kadang tuan-tuan, time azan tu lah seronok nak berbual kadang-kadang kan. Tabiat, bukan tuan-tuan ni, saya juga kadang-kadang tuan-tuan ingatkan diri kita sendiri, padahal perkara itu nampak remeh, tapi asbab itu, kata Zubaidah, Allah terima aku masuk syurga. Tu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua kata, Zubaidah bagi tahu dalam riwayat yang lain, yang menyebabkan aku masuk syurga, dia kata, satu malam aku pernah bangun untuk tunaikan solat 2 rakaat. Dan aku bangun tu, suami aku di sebelah sikit pun tak sedar yang aku bangun, dan aku tunaikan solat, suami tak tahu. Artinya dia bangun dalam keadaan diam-diam. Bukan dia bangun tu dia kacau suami dia, tak ada. Tapi suami pun tak sedar dia bangun, sebab dia solat tu, suami dia pun tak tahu, ikhlas 2 rakaat saja. Dengan sebab itulah dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak remeh tuan-tuan? Sebab tu baginda Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah mempelekehkan, mempertikaikan kebaikan yang sikit. Walaupun sekadar kita jumpa saudara kita, hanya kita senyum je. Sebab dengan senyuman tu kita mengembirakan saudara kita, ikhlas datang daripada kita. Dengan sebab kebaikan itulah Allah pandang dan terima kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada tuan-tuan yang dengar kuliah setiap minggu, setiap malam, tapi ada satu hari tu kadang-kadang tuan-tuan datang nak ikhlas, nak dengar ilmu sungguh-sungguh. Ya, hari-hari tu bukan tak ikhlas. Ikhlas tu sikit, tapi yang lain tu sedang sebab dah terbiasa, ataupun nak ngelakkan isteri membebel, contohkan beletir dekat rumah sebagainya. Satu hari tu datang dengan keikhlasan, memang niat nak dengar majlis ilmu, Allah pandang tuan-tuan, Allah sebut nanti di syurga. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekian, Allah rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah, pada ayat yang ke-13 pada muka surat 577, ayat yang berbunyi, yunabba'ul insan, kata Allah, yauma idzin bima qaddama wa akhar. Sebab tu bila kita buat satu perkara, walaupun nampak remeh di mata kita, nampak kecil, macam tak ada apa-apa, tapi Allah memandang dia dengan keikhlasan, Allah memandang dia dengan penuh rasa rahmat Allah SWT. Yunabba'ul insan, kata Allah, yang berbunyi, pada hari itu manusia akan diberitahukan, akan dikhabarkan, yauma idzin bima qaddama wa akhar, tentang apa yang dia telah dilakukan dan apa yang dia telah tinggalkan. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita nak pergi satu majlis ilmu, kita tinggalkan urusan kita, bab dunia tinggalkan sementara, sebab kita tahu bila selesaikan urusan Allah SWT ini adalah memudahkan urusan kita.
Tapi ada orang kadang-kadang solat maghrib tak apalah, pukul 8 sempat lagi kot. Kan sempat, kalau sempat pergilah kuliah, tak sempat tak payah. Sebab keputusan macam itu. Lepas tu dia letakkan waktu malam, ada kuliah maghrib, tinggalkan kejap bab kerja, datang terus. Sebab Allah akan lihat kita. Itu sebab tuan-tuan, perkara kebaikan yang kita buat jangan pernah pertikaikan. Sekalipun kita hanya senyum sahaja, menggembirakan hati orang. Bukankah dalam surah Al-Mulk yang kita baca pada setiap malam, ayat yang kedua apa kata Allah? Allazi khalaqal maut. Allah yang menciptakan kematian, wal haya, dan juga kehidupan, kan? Dan kehidupan kita ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita akan diuji dalam kehidupan kita. Daripada kehidupan kita start daripada bangun tidur sampailah nak tidur semula, Allah uji pelbagai sebagainya. Dan untuk nilai kita ahsan. Apa ahsan? Perkara yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan baik pada mata kita, tidak. Kadang-kadang kita lihat benda tu baik di mata kita, tapi pada Allah dia tak baik pun. Sebab dalam Quran katakan juga tuan-tuan, ada benda yang kita nampak macam bagus, nampak macam belok, tapi sebenarnya posisi Allah dia tak cantik pun. Tapi ada perkara yang kita nampak tak elok, tak okey, tapi di mata Allah dia sangat indah dan bernilai, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita muhasabah dalam kehidupan kita seharian. Ini penting. Sebab muhasabah ini tuan-tuan di antara amalan para sahabat Nabi SAW. Kenapa nak ikut sahabat pula? Bahkan dalam riwayat hadis banyak dinyatakan berkaitan tentang sahabat. Bukan itu sahaja. Dalam Al-Quran sekali disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Golongan sahabat ini kata Allah, golongan yang aku redha kepada mereka dan mereka redha kepada aku. Tuan-tuan, untung golongan sahabat. Itu sebab Nabi kata ikutlah sahabat aku. Walaupun dalam sebuah hadis yang tarafnya dhaif, setengah pendapat kata taraf hadis ni palsu, semaklum yang betul-betul. Hadis yang mungkin tuan-tuan pernah dengar yang berbunyi ashabi kan nujum, sahabat aku umpama bintang. Fa bi ayyi tadih muqtadaitum ihtadaitum, maka ikutlah sahabat aku akan dapat petunjuk. Ini hadis dhaif. Okey, tapi ada hadis yang dinukilkan hampir sama dengan hadis ini. Yang artinya sahabat aku diumpamakan si bintang di langit. Jadi bintang di langit. Kalau ada masalah, rujuk referen pada kalangan sahabat dan sebagainya. Itu sebab ada ulama yang membuat karya Hayatus Sahabat. Antaranya Syekh Maulana Al-Kandahlawi letakkan dalam beberapa kisah sahabat untuk mengambil, kita ambil iktibar sama-sama. Sebab mereka hidup sezaman dengan Nabi SAW. Ada hadis yang sahih menyatakan sahabat ataupun manusia khairun nas, kata Nabi, manusia yang baik adalah mereka daripada kurun aku yang hidup sezaman dengan Nabi, dan mereka yang selepasnya dan selepasnya. Siapa dia? Kan kita sebut kadang-kadang kita sebut sahabat wattabi'in, wattabi'it tabi'in. Itu tiga golongan. Golongan sahabat, golongan tabi'in, golongan tabi'in. Golongan yang kita boleh mengambil iktibar pada mereka. Golongan yang kita boleh mengambil contoh kehidupan kita, kehidupan dia, untuk masukkan dalam kehidupan kita. Rujuk. Kita ada masalah tentang apa kadang-kadang, tuan-tuan. Rujuk dalam sahabat ni bagaimana? Bagaimana kehidupan mereka hidup? Mereka hidup dan didikan daripada baginda Nabi SAW. Sebab golongan sahabat, golongan yang dapat direct didikan daripada Nabi SAW. Kita berniaga contohnya. Tengok apa yang berlaku kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Tengok kisah dia. Dan rumah tangga pula, tuan-tuan, tengok apa yang berlaku kepada mereka, Salman Al-Farisi contohnya dan sebagainya. Tentang kisah Salman, tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Ketika saat kematian Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang datang bersendiri daripada Farsi. Ketika dia nak mati, seorang sahabat datang ziarah, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang hebat dalam bab memanah, memang pakar memanah. Satu hari, tuan-tuan, ketika dia dah nazak nak mati dah, nak wafat, Sa'ad datang, dia tengok, wahai Salman,
Kenapa kau menangis? Sebab ketika itu Salman memang yabki tawilan, nangis lalu panjang, tak berhenti nangis dia. Ibarat macam berhenti lama. Saat ni datang tak berhenti, ditanya, wahai Salman, kenapa kau nangis Salman? Adakah engkau ni takut mati, ataupun engkau takut nak tinggalkan harta kau kat dunia? Harta dunia ni, dia macam tu. Salman tak layan, nangiskan juga. Ditanya lagi, wahai Salman, sebab apa kau nangis panjang ni? Saat tanya, adakah sebab kau takutkan dunia, aku takut mati, ataupun kau sebab kau takut tak nak dengar harta kau kat dunia ni? Sebab Salman juga antara orang yang hebat tuan-tuan, antara harta yang kaya. Dia pun nangis lagi. Dah lama nangis, dia cakap, apa masalah kau ni Salman? Dia kata. Salman cakap, wahai sahabat aku Sa'ad, sesungguhnya aku terkenang dan aku teringat baginda Nabi pernah berpesan kepada aku, mewasiatkan kepada aku, dan aku sekarang aku risau, aku dah melanggar wasiat tersebut, kata Salman. Apakah wasiat tersebut wahai Salman? Kongsi dekat aku, kata Sa'ad. Salman kata, baginda Nabi SAW pernah pesan dekat aku, hidup kat dunia ini, hiduplah seperti pengembara. Seperti pengembara, artinya seorang musafir lah, ya. Artinya musafir ni tuan-tuan, kita ambil bab yang perlu sahaja. Contoh, kita nak pergi mengembara, kita pergi bermusafir, kita tak bawa satu rumah pun, kita cuma bawa satu beg keperluan kita sahaja. Kalau boleh biar beg paling kecil kita bawa, tak nak beg yang besar, kan? Kalau boleh, bukan satu rumah pun. Itu juga dengan dunia. Nabi pesan, ambillah seperti mana pengembara. Salman menangis. Salman rasa, aku dah ambil lebih daripada pengembara dah, dia kata. Tapi bila mana dia wafat tuan-tuan, saat cek balik duit akaun dia, dalam duit yang dia ada cuma ada 20 dirham sahaja. Habis semua dibelanjakan untuk Islam sebelum dia wafat. Itu pun dia rasa dia dah ambil lebih bab dunia ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapi kita hari ini kadang-kadang tuan-tuan, saya juga yang bercakap ni, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita terleka, kita mengambil dunia lebih daripada keperluan kita. Kita mengutamakan dunia berbanding akhirat. Sebab itu muslimin dan muslimat sekalian, ingat Allah pesan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka itu, kata Allah, sedang mengutamakan kehidupan di dunia. Dia lupa, walal akhiratu khairun wa abqa. Surah mana ni tuan-tuan? Surah Al-A'la, ayat yang ke 15, 16. Surah Al-A'la. Bahkan kata Allah, akhirat itulah tempat negeri yang kekal abadi, yang perlu kita utamakan tentang keperluan, bukan dunia. Nabi tak kata tolak dunia, tidak. Tetapi Nabi pesan ambil sekadarnya. Sebab itu bila mana dalam satu kisah saya nak kongsi dengan tuan-tuan, dalam kitab Khusyuk fi Solah, di hujung bab cerita bab bagaimana Nabi pernah dikunjungi seorang malaikat dan ditawarkan dengan dua pilihan, nak jadi Nabi berstatus raja ataupun Nabi berstatus hamba. Itu kisah dia. Kata para ulama, kalau Nabi ambil Nabi berstatus raja, pasti Nabi akan jadi Nabi yang paling kaya berbanding Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dari kaya sekalipun, sedikit pun kekurangan nikmat Nabi di syurga takkan dikurangkan. Tapi dalam kisah itu, Nabi mengikut pandangan Tok Guru dia, Sayyidina Jibril, untuk jadi Nabi berstatus hamba. Kenapa pula? Kita sambung lepas ni. Kita bagi nazar pada Tuan Bilal untuk lakukan azan fardu isyak. Kita bagi berkira-kira dulu, insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina.
Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشفاعة. Baik tuan-tuan, bersama sikit lagi berkaitan tentang cerita tadi. Bila mana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat pilihan atas pimpinan dan petunjuk ajar daripada gurunya Sayyidina Jibril, Nabi memilih yang kedua, Nabi berstatus hamba. Kata para ulama, bila mana Nabi ambil status hamba sekalipun, kedudukan Nabi mesti kekal di syurga. Bahkan tuan-tuan, bukan Nabi miskin, tidak. Bila mana orang kata Nabi kita miskin, salah. Nabi merupakan seorang Nabi yang sangat kaya, tapi nak ajarkan kepada kita tentang perilaku hamba tu bagaimana. Ingat balik perintah Allah dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat ke-56 sebelah kanan, 3-4 daripada atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengingatkan tentang tujuan kehidupan kita. Tidak aku jadikan jin dan manusia, dikata Allah, melainkan beribadat kepada aku. Sebab tu Nabi membuat keputusan untuk pilih Nabi berstatus hamba, untuk beritahu kepada kita umat Nabi di akhir zaman ini, tujuan kita sebenarnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Kita ikrar tak setia kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang Allah kami sembah. Nak ingatkan kepada kita tuan-tuan, sebab itu walaupun Nabi membuat keputusan
untuk ambil Nabi berstatus raja, tapi Nabi buat keputusan untuk ambil Nabi berstatus hamba. Itu ajarkan kepada kita, jangan serahkan hati kita sepenuhnya kepada dunia. Jangan jadikan kita ni hamba kepada dunia, tidak. Tetapi serahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita ni benar-benar hamba kepada Allah. Bukankah dalam surah At-Taubah Allah mengingatkan dalam bab tawakal ini pada ayat ke-51 dalam surah At-Taubah. Ayat yang berbunyi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, muka surat 195, "La yusibana," kata Allah, tidak sekali-kali kami akan ditimpakan, tak akan menimpa kami, "illa ma kataballahu lana," melainkan apa yang telah ditetapkan ditimpakan ke atas kami. Artinya tuan-tuan, ujian yang kita dapat dari kehidupan kita pada hari ini sebenarnya dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, yakin Allah pelindung kita, Allah penyelamat kita, Allah yang memutuskan segala-galanya. Bahkan kata Allah, sambungan ayat tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah tempat orang beriman bertawakal. Artinya tuan-tuan, orang yang beriman dia perlu bina hubungan dengan Allah sangat rapat. Hablum minallah, kena rapat. Bukan dengan manusia saja, tapi pergantungan tawakalnya kena kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab tawakal ini kata para ulama, tawakal merupakan soal keimanan kita kepada Allah. Dan bila mana kita bila ujian, kita tawakal, kita sabar. Tapi kadang-kadang sabar itu terjemahannya meleset sedikit di fahaman kita ni. Sabar yang kita faham kadang-kadang, apa tu sabar? Duduk termenung dekat depan rumah, biar. Kenapa bang? Tak tahulah, bila nak habislah masalah ni. Sabar je lah. Bukan tu. Tu fahaman kita. Tapi para ulama kata, sabar yang sepatutnya dalam Al-Quran ada lebih kurang 108 kalimah sabar diceritakan dalam Al-Quran, yang melibatkan 90 ayat. Cerita bab sabar sahaja. Nak menceritakan pentingnya sabar ini. Sabar kata para ulama, kita gunakan peluang, usaha, kekuatan yang kita ada untuk bina balik hubungan kepada Allah tu. Tu gunakan sebaik mungkin. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, tu sabar. Ada beri ujian, tengok hubungan kita dengan Allah macam mana. Perbaiki balik, usahakan untuk bangun malam, baca Quran, faham dan sebagainya, zikir dan sebagainya, baru kita sabar. Patu ikhtiar kita. Tawakal soal keimanan. Ikhtiar kita usahakan atas jalan tadi dipanggil sebagai ketaatan kita kepada Allah. Tu. Bila kita ditimpa ujian, tawakallah. Tapi tawakal pun kena ada ikhtiar, kena ada usaha kita. Sebab usaha itu dikira ketaatan dalam soal keimanan tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya berkongsi beberapa kisah itu tadi untuk kita ambil iktibar sama-sama. Dan kehidupan kita kena ingat, jangan kita pernah pelekehkan kebaikan kita. Buatlah apapun kebaikan, walaupun nampak kecil pada mata kita, nampak remeh pada pandangan orang, tapi yakin dan percaya Allah takkan membiarkan kebaikan itu biar berlalu saja. Allah akan nilai. Dan mana tahu, nampak kebaikan kecil tapi ikhlas, Allah tempatkan kita di Jannatul Firdaus, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu muhasabah sama-sama. Allah rezekikan kita pada bulan Syaban ini, dan bakal hampir daripada 23 hari lagi nak masuk ke Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita perbaiki sama-sama agar kita ingat sungguh-sungguh tuan-tuan, tahun lepas Allah kurung kita dekat rumah, tarawih dengan anak isteri dekat rumah. Bila mana Allah rezeki kita buat amalan di masjid di surau ini, gunakan peluang sebaik mungkin. Pada waktu yang sama, teruskan jaga SOP. Sebab itu ikhtiar kita dalam soal ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada pemimpin, kena ikut sama-sama. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam kita bersama malam ini, insya-Allah tuan-tuan. Di asbab pada kita bertemu, mungkin insya-Allah dengan asbab kita bertemu nanti di syurga nanti, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi kita tangguhkan pula kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.